Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Amma ba'd. Apa khabar semua? Selamat pagi. Masya-Allah. Pagi. Alhamdulillah, semoga semua yang hadir pada hari ini, pada malam ini berada dalam keadaan sihat, sejahtera, bertenaga, bersedia nak sedar ilmu dan manfaat pada malam ini insya-Allah. Baik, terlebih dahulu saya nak memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Khairi bin Muhammad Ali. Berasal dari Mersing, Johor. Sekarang menetap di Pontian, Johor. Masya Allah. Ada orang Johor tak dalam ni? Bagi saya satu insya-Allah. Masya Allah. Jadi tak kira lah kita dari mana pun kita datang, kita kena bersyukur kerana Allah SWT telah tempatkan kita di satu platform yang benar, yang betul, dan bersama Forever Living dan dikelilingi oleh leader-leader upline yang hebat-hebat yang sentiasa berkongsi aura positif bersama kita insya-Allah. Baik, insya-Allah pada malam ni kita nak jemput daripada audiens kita, daripada anda semua, untuk kita sama-sama sharing ataupun kongsikan rasa kesyukuran kita ataupun apa-apa sahaja yang anda semua, tuan dan puan, ingin kongsikan bersama insya-Allah. Ada tak di kalangan audiens kita dari assistant supervisor ataupun supervisor? InsyaAllah boleh angkat tangan insyaAllah. Ada tak? InsyaAllah cepat. Assistant supervisor ataupun supervisor. Masya Allah, Masya Allah. Cepat sharing kesyukuran. Masya Allah. Siapa-siapa berani, tak ada kita pilih. Mana manager nak tampilkan dia punya supervisor ataupun dia punya assistant supervisor, boleh. Boleh. Siapa sedia insya-Allah. Cepat kita nak mula kelas Ustaz Ahmad ni. Kita minta sebelum tu 3 orang sharing. Okay, siapa yang berani? Masya-Allah. Nak berjaya kena berani, jangan takut-takut. Ya. Jangan sembunyi-sembunyi. Mari. Mana ni kita punya jutawan derma. Kak Mek Yah, masya-Allah, Kak Yah. Kak Yah, silakan Kak Yah daripada Bukit Besi, Terengganu. Masya-Allah, silakan. Tak ding. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Kak Yah, teruskan. Saya ingin menyuarakan rasa syukur saya kerana masih sihat, alhamdulillah. Masih berada bersama orang-orang yang tersayang. Masih berpeluang lagi bersama Forever. Dan saya telah berjaya menamatkan challenge yang yang 15 hari tu, alhamdulillah. Biarpun apa-apa keputusannya tak kisahlah, yang penting kita tahu apa tu step dia. Lagi downline saya yang saya rasa syukur sebab downline saya yang ada masalah hati, telah discharge dari rawatan dia setelah lama ulang alik ke hospital untuk masalah hati dia tu. Sekarang telah discharge lah, alhamdulillah. Itu saja Ustaz, terima kasih. Masya-Allah, terima kasih Kak Yah. Masya-Allah. Okey, Kak Yah orang pertama berani hari ni angkat tangan. Dan tahniah Kak Yah. Malu ke Mak Kir? Malu ke Mak Kir? Malu ke Mak Kir? Masya-Allah. Itulah Mak Kir setiap kali tipayaki dia sharing, siapa tak terbakar kan. Bagus ya.
Masya Allah. Tahniah Kak Yah sebab habis apa selesai LO8. Masya Allah. Alhamdulillah. Okey. Lagi? Tu Saliza. Masya Allah. Silakan, silakan. Mai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, sebelum tu minta maaf Ustaz, saya tidak on video. Masya Allah. Ustazah ni. Okay, Alhamdulillah baru saja nampak Ustaz Din petang tadi di kelas Zoom untuk grup Healthy World, upline Tuan Jamal. Okay, Alhamdulillah. Tiba-tiba semangat menjadi berkobar-kobar petang tadi itu. Alhamdulillah. Kita ada sikit kita buat sharing lah untuk malam ni. Alhamdulillah sampai ke saat ini semangat masih di Forever Living, masih untuk terus ke depan tanpa menoleh, tanpa mengira apa jua halangan, apa jua cabaran. Yang penting pecah tembok. Itu yang penting, pecah tembok. Dan yang penting kita kena hadir kelas. Hadir kelas tu di situlah kita akan boleh tambah ilmu dan kita boleh perbaiki dan kita akan boleh tambah lagi prospek. Prospek maksudnya kita boleh belajar lagi lah dalam setiap kelas yang kita hadir tu. Okay, tambah lagi ilmu. Jangan pernah rasa jemu, jangan pernah rasa down. Teruskan maju ke depan. Ustaz Din cakap jangan toleh lagi ke belakang tu. Pedulikan semua. Terus ke depan dan terus melangkah hingga ke pentas seterusnya, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Kita ucap tahniah kepada Ustazah Saliza. Masya Allah. Petang tadi dia punya semangat berkobar-kobar sharing. Allahu Akbar. Dia MC hari ni walaupun pertama kali. Tapi kita nampak dia adalah seorang leader. Dan kita nampak dia pasti berjaya di Forever. InsyaAllah kita sama-sama doakan pada Ustazah. Okey, orang yang last siapa? Yang last, siapa yang last ni? Saya nampak ada orang senyum tu. Ada senyum pakai topi tu. Nak share ke? Lah nak share. Lah nak share? Tak angkat tangan pun. Okey. Okey, silakan lah. Okey, Assalamualaikum. Pagi. Okey, Alhamdulillah. Kesyukuran saya nak kongsi sebab saya masih lagi konsisten dan berada di dalam grup. Dalam yang kesyukuran yang kedua, alhamdulillah, semalam saya telah hantar produk ke kawasan berhampiran rumah saya, iaitu jiran saya tu, keluarga dia ada sakit COVID lah. So saya mencadangkan produk untuk membantu keluarga dia lah. So walaupun kawasan saya PKPD, alhamdulillah saya dapat kerjasama dengan polis kat sini untuk saya bantu jiran saya di kawasan berhampiran rumah saya lah. So kat sini saya rasa bersyukur sebab alhamdulillah dengan produk ni kita bantu orang lain untuk sihat, sambil tu kita juga dapat menjana income lah. Dan kesyukuran yang ketiga, alhamdulillah saya berkongsi lagi banyak tentang produk-produk ni kepada grup-grup WhatsApp, grup-grup Telegram saya, yang mana sebelum ni saya ada join macam-macam bisnes, macam-macam kursus. So kat situ diorang nampak yang produk Supplement Forever Living ni dapat membantu diorang di musim-musim pandemik ni. So alhamdulillah lah kat situ kesyukuran, saya amat bersyukur orang nampak yang kat sini produk Forever ni dapat membantu mereka untuk sihat dan menjana income. Itu saja, terima kasih. Okey, Masya Allah. Terima kasih pada kita punya Ruslan Alan. Yes. Hari-hari dia sentiasa bagi api dalam grup. Hari-hari dia bagi api dalam grup. Okey. Itu adalah satu tindakan yang sangat-sangat baik yang perlu semua kita FBO kena tiru, kena ikut. Itu adalah satu contoh yang baik kepada FBO lain. Jadi FBO lain sekiranya ada buat aktiviti, okey, post dalam grup supaya kita dapat panaskan, boom, letupkan kita punya grup supaya semua FBO ada dalam tu panas kan. Okey, terbaik Alan. Okey Ustaz Muhammad Khairi. Saya serahkan kepada Ustaz Muhammad Khairi untuk menyebut Ustaz Ahmad. Okey. Baik, terima kasih Ustaz Din. Masya-Allah. Baik, tanpa baling masa lagi, insya-Allah saya ingin memperkenalkan speaker kita pada hari ini.
Nama beliau Ahmad bin Isa, ayah kepada 2 orang anak, background belajar and graduate dari Universiti Al-Azhar Mesir dalam bidang takhasus Al-Quran wal Qiraat. Pernah berkhidmat sebagai guru di beberapa buah madrasah. Pernah menjadi imam, pernah jadi tutor, pernah petik kacang dekat United Kingdom. Pernah jadi kuli warehouse. Dan sehinggalah dia bertemu berniaga online dan last sekali jatuh cinta dengan Forever Living product. Dan alhamdulillah sehingga kini masih setia. Antara hobi beliau backpacker, pusing jalan-jalan jauh-jauh, hiking, bersukan, riding. Diperkenalkan di Forever Living oleh sahabat dia, iaitu Assistant Manager Ustaz Ayub, yang tujuan asalnya hanyalah untuk makan sahaja, tapi bila dah start makan, amalkan dan terus jatuh cinta kepada produk-produk Forever Living. Setelah mengamalkan produk beliau, dan beliau juga salah seorang lagi daripada testimoni C9, Masya Allah, yang dulu berat badan beliau 80 kg pada Februari 2020 dan telah turun sehingga 61 kg berat ideal dan maintain fit sampai sekarang, Masya Allah. Dan setelah menyedari Forever adalah business network yang fokus pada untung runcit sahaja, beliau mulai aktif 5cc daripada Julai 2020 hingga sini. Beliau mempunyai rangkaian di Johor Baru, di Negeri Sembilan, Kedah, Singapura, dan insya-Allah akan bergerak secara aktif di Forever Living dan secara global di seluruh dunia, insya-Allah. Jadi tanpa membuang masa, kita akan menjemput speaker kita Ustaz Ahmad untuk sama-sama berkongsi ilmu supaya kita dapat manfaat di dunia, insya-Allah. Insya-Allah saya jemput Ustaz Ahmad. Dipersilakan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Hairi kerana menjemput saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah. Suara saya okey kan? Kalau okey, tolong respon. Okey? Baik, alhamdulillah. Jadi syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita untuk sama-sama duduk dalam satu kelas, satu majlis. Insya-Allah di dalam kelas ni kita akan bermuzakarah lah. Saya bukan di sini untuk mengajar, tapi just untuk sharing pada rakan-rakan semualah. So apa yang saya nak tanya di sini sebelum saya mulakan kita punya slide, saya nak tanya pada partisipan semua, siapakah di antara kita yang belum ada Instagram? Siapa yang belum ada Instagram, tolong tulis nombor 1. Tolong tulis nombor 1 di ruangan chat. Nampak macam tak ada, macam semua ada kan? Okey, baik. Alhamdulillah. Kalau semua dah ada, mudahlah perjalanan kita. Okey, baik. Ada seorang. 2 orang. Baik. InsyaAllah. Jadi, siapa yang tak ada Instagram ni, insyaAllah lepas ni kita boleh standby lah untuk standby dekat App Store ke apa. Kita download. Kita download Instagram. Baik. Jadi, sebab apa di antara kita ni masih lagi belum ada Instagram? Sebab kita dah selesa dengan Facebook kita. Sebab Facebook ni kan dia selalu dia punya features dia kita dah terbiasa. Sebab dia Facebook ni Facebook lama. Dia memang lama sampai ke sekarang. Macam Instagram dia baru bermula daripada bulan Oktober tahun 2010. Jadi penggunaan sosial media Instagram ni dia lebih glamour, lebih popular di kalangan remaja, para remaja. So Instagram sekarang merupakan platform sosial media yang paling laju naik dari segi populariti dan penggunaannya. Dan anda sebagai owner business, kita ni sebagai owner business patut tahu bagaimana cara kita nak gunakan Instagram ni sebagai satu platform
selepas daripada Facebook. Okey, baik. Jadi kat sini saya share sikit skrin lah. Okey, boleh nampak skrin saya? Partner nak besarkan sorry. Ustaz tekan yang bawah Ustaz. Dia terlindung Ustaz, terlindung dengan control ni. Macam mana nak buat ni? Ustaz tekan kecil, okey. Oh, okey, baik. Yes. Okey, boleh nampak Ustaz? Okey. Alright. Baik. Jadi dekat sini saya nak nak bagi tahu yang bahawasanya IG ni dia mempunyai pengguna aktif yang meningkat setiap bulan dengan pantas, dan ini membuka peluang kita jumpa ramai prospek. Kalau kita tengok graf yang ada dekat sini, dia menunjukkan sentiasa menaik. Sentiasa menaik, dan dia punya naik dia laju. Terlalu laju. Kalau ikutkan daripada tahun 2010 sampai sekarang ni, mungkin dah lebih daripada 1 bilion. So dekat sini peluang untuk kita jumpa prospek, peluang untuk kita jumpa kita punya business partner, boleh kata ni, insya-Allah. Okey, baik, kita teruskan tengok pada graf yang ini pula. Okey. Graf ini menunjukkan umur, dia punya research tentang penggunaan Instagram di Malaysia. So kalau kita nampak di sini, mereka yang berumur 18 tahun hingga ke 34 tahun adalah golongan yang paling banyak sekali menggunakan Instagram. Dan perempuan adalah dominan, dia 54%. Paling ramai sekali yang menggunakan Instagram adalah perempuan. Jadi kat sini macam Sifu Datuk Desmond bagi tahu, satu investment, kalau kita invest satu benda yang bermanfaat, di antaranya adalah kita invest terhadap golongan-golongan remaja. Sebab apa? Mereka ni mempunyai pemikiran ataupun dia orang mempunyai fikiran yang kreatif, kemudian bertenaga, energetik dan sebagainya. So di sini memang tempatnya untuk kita cari golongan ini. Baik, dan kita teruskan. Kenapa IG? Okey, kenapa IG? 60%. Sebelum saya nak baca yang ni, saya nak tanya kepada partisipan. Siapakah di antara kita yang nak beli barang, dia buka IG? Dia tak buka Shopee, tak buka Lazada, dia buka IG. Siapa kat sini di antara kita? Beli barang baby lah, beli bantal kekabu, semua melalui IG. Siapa ada kat sini yang macam tu? Okey, boleh respon kat sini. Saya. Nampak? Jadi ada orang yang lebih selesa menggunakan sosial media seperti Instagram untuk mencari barang. Mungkin dekat situ ada tarikan dari segi gambar, mungkin kita lebih trusted seller pada IG. Mungkin kita pernah nampak dia punya live apa semua, jadi kita lebih trust pada dia. So dekat sini 60% pengguna Instagram berpeluang mengetahui produk yang baru. Okey, 200 juta lebih pengguna Instagram akan buka satu profil bisnes semasa menggunakan Instagram. Okey, lebih daripada 80% akan menghabiskan dengan menonton video di Instagram. Dan 1/3 Insta Stories di Instagram berkenaan dengan bisnes. Okey, kita boleh nampak lebih, dia kata lebih daripada 80% akan spend masa. Golongan orang yang menggunakan Instagram ni, dia akan menghabiskan masa mereka 80% dengan hanya menonton video sahaja di Instagram. Sebab budak-budak zaman-zaman golongan remaja ni dia lebih suka kepada gambar, dia lebih suka kepada video. So kalau macam tulisan yang panjang-panjang ni, mungkin dia malas sikit nak baca kan. Sebab Instagram dia memang, kalau ikutkan sejarah yang asal pun, dia adalah tempat orang simpan gambar. Orang simpan gambar cantik-cantik. So bila Instagram ni dia dah mulakan dengan bisnes, dan ramailah orang yang bisnes di Instagram. Okey. Dan di sini ada beberapa fakta yang saya nak bagi tahu.
Macam pagi tadi pun saya ada share di Tepayaki. Di antara fakta yang kenapa kita kena pilih Instagram, sebab Instagram ni dia masa mula dia launch, masa mula dia diperkenalkan, lebih daripada 40 bilion gambar telah dikongsi sepanjang IG dilancarkan. Itu masa tahun 2010. Tahun sekarang ni tak tahulah, mungkin lebih lagi daripada tu. Okey. Dan 59% pengguna internet berumur 18 hingga 29 tahun menggunakan IG. Okey. Semasa IG memulakan kemudahan memuat naik video, sebanyak 5 juta video dimuat naik dalam masa 24 jam yang pertama. Kita boleh bayanglah. Okey. Betapa rancaknya Instagram ni dan betapa luas dan pesatnya Instagram. Okey. Kerana golongan ni lah, golongan remaja yang memanipulasi, bukan manipulasi, dia yang conquer. Dia yang banyak yang ada dekat dalam Instagram. Okey. Sekarang siapa yang tak ada Instagram, anda boleh pergi, untuk yang pengguna Android boleh pergi kepada Google Play, dan siapa yang menggunakan iPhone boleh pergi App Store untuk download Instagram. Nampak logo ni logo ni kita semua orang dah maklum lah, dah makruf dengan benda ni. So kita download je. Okey. Kemudian lepas kita download, kita buka aplikasi Instagram dan kita terus sign up je. Dekat sini dia ada beberapa option lah. Kita boleh sign up menggunakan email, kita boleh sign up menggunakan nombor telefon, dan juga kita tekan FB account untuk mula menggunakan Instagram. So kita boleh connect terus pada Facebook. Jadi tak payah nak pening kepala, kita boleh terus menggunakannya. Okay, lepas kita dah download, kita dah sign up, dia akan keluar macam ni. Ini anda siap lah. Jadi ini saya punya Instagram. Okay. Jadi Instagram, sebelum kita nak sampai ke tahap ni, sebenarnya saya terlepas saya tak letak gambar dalam ni. Siapa yang dah sedia menggunakan Instagram, contohnya dia dulu menggunakan personal account. Okey, sebab Instagram ni dia ada beberapa account. So untuk kita yang nak buat bisnes, kita harus tukar kepada business account. Dekat situ siapa yang dah ada Instagram, dia boleh tambah, boleh add account untuk dia pilih account untuk bisnes. Ataupun kalau anda nak tukar daripada personal, anda boleh switchkan kepada business account. So dekat situ ada dekat setting lah, anda boleh lihat lah dekat setting. Okay. Kemudian kenapa kita kena tukar kepada business profile? Di antaranya mudah untuk kita dihubungi. Okay. Sebab kita ni buat bisnes. So platform yang telah disediakan oleh Instagram ni memang tujuan dia untuk kita berbisnes. So kalau anda menggunakan personal account, dia jadi tak kenalah macam Facebook lah. Facebook kita masih boleh menggunakan Facebook personal untuk menjalankan perniagaan, tapi ada benda perkara-perkara yang kita kena main sikit lah untuk kita, daripada kena track dengan robot. Contohnya kalau kita menjual, kita letak siap-siap harga dekat situ apa semua, dia akan jadi macam mana? Kalau kat Facebook, kita punya reach kita akan rendah. Dia tak lalu dekat newsfeed orang. Begitu juga dengan Instagram. Instagram kalau kita nak menjual, perlulah kita duduk di platform yang betul, iaitu business account. Okay. Kemudian akses terus pada data. Ini yang paling specialnya. Kalau anda dah tukar kepada business account, anda boleh lihat insight. Insight ini maknanya anda boleh lihat di anda boleh analisis ataupun analitik apa yang telah anda post dan reach dia takat mana, engagement dia macam mana, dan berapa orang view kita punya video dan sebagainya. So dekat sini hanya ada pada kita punya business account. So ini special lah. Jadi dan di sini juga kita boleh mengenali siapa follower bisnes kita. Penambahan follower, pengurangan follower, siapa unfollow, kita boleh tahu di sini. Okey. Dan juga yang paling special sekali, beberapa post. Contohnya post yang telah kita buat, dan setiap post tu dia ada insight dia yang tersendiri. Itu yang specialnya. Dan apa yang paling menarik sekali, demografik follower. Kita boleh semak jantina. Adakah lelaki ataupun perempuan yang follow kita, kemudian umur
Kita boleh tahu berapa lingkungan umur dia, kemudian lokasi pun sama. Lokasi kalau apa nama? Kalau kita dah lama dalam Instagram dan kita punya reach kita tinggi, mungkin kita boleh sehingga go global lah, boleh pergi ke luar negara, dan di sini boleh meninggikan kita punya reach kita dan engagement. Okey, dan yang paling menarik sekali apa yang ada dalam IG business ni, yang paling menarik sekali dia ada IG ads, iaitu iklan yang berbayar. Dia macam Facebook page lah. Facebook page dia ada iklan berbayar. FB ad dipanggil. Dan Instagram pun ada juga IG ads. Jadi apa tujuan dia buat IG ads ni? Ini adalah kelebihan yang terbesar yang ada dalam Instagram di dalam business profile. Di mana kita boleh menggunakan iklan berbayar. Just pilih je mana-mana yang kita nak jadikan dia sebagai iklan berbayar dan kita just klik pada promote. Tapi benda ni nak kena belajar lah. Nak kena tahu teknik dia sebab dia dah main duit kan. Kita dah kena keluar duit kat sini. So kita kena belajar macam mana nak buat IG ads. Tapi kalau untuk for free je tak ada masalah. Kita tak payah guna pun tak apa. Tapi kalau kita guna memang reach dia lagi tinggi lah. Dia akan lalu dekat feed orang. Okay. Baik. Kemudian sebelum tu anda pastikan sebelum nak sampai kat tahap ni, saya sambung balik yang ni lah. Tadi sebab kenapa kita kena tukar business account. Jadi yang ni saya nak tunjuk sebelum kita sampai ke depan kedai kita ni, kita kena pastikan gambar kita profesional. Apa yang dimaksudkan gambar profesional? Gambar profesional ni adalah gambar kita seorang dan gambar dia taklah pakai orang kata tak ada kualiti ataupun blur dan background tak ada. Ataupun kita cover belakang ni dengan satu benda yang orang kalau tengok dia akan fokus pada muka kita, tak tengok pada background. Macam itulah senang kata. So dia punya tetapan dia, apa yang dicadangkan adalah macam ni lah, macam gambar saya ni. Apa yang dicadangkan, tapi anda boleh buat lagi kreatif lah. Kalau anda masuk dalam IG, anda tengok pada IG mereka yang banyak followers ni, mereka akan buat dengan profesional lah. Okey. Kemudian kita masuk saya terlepas. Sebelum kita nak pilih tu, sebelum kita nak masuk gambar apa semua ni, kita kena pilih ni, orang panggil niche. NICHE, niche. Jadi niche ni kita perlukan kerana mudah untuk orang pilih, untuk orang cari kita. So dekat sini saya memilih produk ataupun servis. Jadi anda boleh pilihlah mana yang relevan dengan kita. Contohnya anda ni power dalam Clean9. So anda boleh tulis web management, ataupun kalau anda boleh letak entrepreneur, usahawan di situ, macam-macam kita boleh letak dengan relevan apa yang kita akan post dalam konten kita nanti. Okay. Jadi kemudian kita masukkan description tentang bisnes. So dekat sini description ni kita boleh letak kita punya kepakaran kita. Apa yang kita pakar dalam contohnya kita pakar dalam senyumkan orang. So kita boleh tulis lah. Saya pakar senyumkan orang ke, macam mana anda buat sendiri dengan anda rasa benda tu sesuai, anda boleh letak di situ. Dan yang paling penting sekali, kita boleh masukkan website. Macam saya masukkan website di sini, Forever punya website. So orang boleh terus masuk dan klik terus pergi pada kita punya website kita, ataupun kita boleh letak kita punya link FB ataupun link WhatsApp, business WhatsApp dan sebagainya lah. Kita boleh letak. Ini adalah satu kelebihan. Sebab apa di sini, di depan ni kita kena tekankan bagi cantik, dan kita kena tekankan bagi orang tekankan bagi tersusun dan sebagainya, supaya orang masuk dalam kita punya profile. Andai kata anda post sesuatu yang menarik minat orang untuk lihat post kita tadi tu, dari situ ni orang akan mula stalker kita. Orang akan mula masuk dalam kita punya profile. Dia tengok, Mamat ni buat apa? Pap, dia masuk dalam kita punya profile. So dia tengok mula depan ni. Depan ni macam name card kita lah. So dia tengok nama siapa, kemudian apa kepakaran kita, ada link tak kalau dia nak terus beli. So benda ni kena ada. Okay.
Setakat ni boleh kalau masih okey lagi tulis okey di chat, di ruangan chat. Okey. Ke laju sangat ke macam mana? Okey, kalau okey saya terus ya. Okey, kemudian IG feed. Okey. IG feed adalah satu orang kata muka depan kedai kita lah. Muka depan IG kita. So siapa-siapa yang masuk dalam profile, dia scroll sikit ke bawah, dia akan nampak kita punya IG feed. Okey. Jadi di antara apa punca-punca orang tak nak masuk dalam profil kita ataupun masih lagi engagement kurang, di antara punca-puncanya kita punya IG kita berterabur. So sebelum kita nak post apa yang kita nak post dekat IG feed ni, sebenarnya kita nak kena ada plan. Okey. Sebenarnya kita kena ada plan. Plan dia apa? Plan dia adalah untuk cari apa konsep yang kita nak post dan apa tema yang kita nak pakai. Apa tema yang kita nak guna. So bila orang masuk, dia tak nampak terabur. Dan dia nampak ini adalah design ataupun saya bukan cakap saya punya design ni bagus, tak. Tapi kebanyakan orang yang ada tema ni, kita akan nampak dia punya design dia akan menarik minat untuk orang masuk dan scroll dan sebagainya lah. Sebab apa kebanyakan ni orang akan masuk dalam kita punya IG, dia akan scroll 2-3 kali dan dia akan keluar. Selalunya macam itulah manusia. Jadi kalau kita nak orang tu stay scroll kita punya dan stalker kita punya IG, kita perlulah buat susunan yang cantik dan ada tema. So saya menggunakan tema hijau, kuning dan hijau pekat. So ni saya punya tema IG saya dan benda ni bukannya sepanjang-panjang saya post akan macam ni, dia akan berubah mengikut musim. So kita boleh buat lah. Macam baru ni kita ada kickstart, so saya post sekali buat 3 post macam ni. Tapi isi konten dia sama. Ini buat benda ni bukannya apa, untuk bagi orang tertarik dengan kita punya, dan konten yang kita bagi pun konten yang betul lah, konten copywriting yang ada kena mengena dengan apa yang kita post, dengan konsep kita dan juga kita punya tema. Baik, memang ngam-ngam lah saya ambil tema kali kuning dan hijau ni sebab kita forever kuning. So kalau saya letak gambar ni memang cantik. Tengok kita punya CBM kita pakai tudung kuning, baju kuning. So kat sini kenalah. Okey. Jadi apa konten yang kita nak sampaikan? Konten ni dia ada banyak. Dan di antara yang terbesar sekali adalah social content dan juga kita punya business content. So bila kita dah buat satu keputusan untuk masuk dalam business account, kita kena tahulah ratio kita. Berapa kita punya peratus untuk kita post social content dan berapa peratus kita post untuk kita punya business content. Macam itu. So dekat sini dia perlukan dua-dua lah. Supaya apa, orang masuk dalam kita punya IG tak adalah nampak kita ni selalu hard sale, asyik promo, jual. Tapi ada juga diselangi dengan business content, social content. Jadi saya nak terangkan sikit apa itu social content. Social content ni yang berkenaan dengan emosi, yang berkenaan dengan hiburan, yang berkenaan dengan pengetahuan. Kalau benda-benda ni kalau kita fokus, mungkin kita akan boleh dapat kita boleh dapat like, kita boleh dapat view, kita boleh dapat share dan follower. Tapi kena ingat, kalau kita fokus pada social content, kita hanya dapat benda ni je, tapi duit tak dapat. So kita kena seimbangkan, sebab kita ni business owner, kita kena seimbangkan dengan apa konten yang kita nak sampaikan, iaitu kita kena masukkan juga business content. Dan di antara business content yang macam saya dah pamerkan di sinilah, pertama kita boleh masukkan gambar aktiviti bisnes, gambar-gambar tengah buat kerja, poster info kesihatan atau tips, video demo produk, gambar testimoni. Okey. Kemudian kita kena gunakan gambar dan video yang nampak lebih profesional. Maksudnya orang kalau tengok gambar dia
okey lah, nice lah, kita boleh nampak pun, kita sendiri tengok pun okey lah. Mana tak kabur. Kalau video tu tak adalah sampai kabur ke. Jadi kita kena lebih teliti dalam bab ni. Sebab Instagram ni kita nak kena ingat, dia asalnya adalah tempat orang simpan gambar yang cantik-cantik, dan dia punya trend tu berlarutan sampai sekarang. So kita nak kena lebih teliti dalam bab ni lah. Okay. Dan apa yang saya boleh share di sini, apps apa yang saya gunakan, saya menggunakan Canva. Menggunakan Canva untuk edit gambar. Dan kalau untuk edit video, saya akan menggunakan IG story ataupun IG reel, ataupun saya akan gunakan TikTok, macam itu. So dekat situ dia dah ada feature-features dia, so kita boleh touch-up lah. Jadi kalau anda nak tahu ataupun nak dapatkan idea macam mana kita nak dapatkan design yang cantik di IG feed kita, anda boleh download satu apps, nama dia Pinterest. Boleh tulis dekat ruangan komen, Pinterest. Pinterest, tulis Pinterest. Download dulu Pinterest. Okey, Pinterest. Jadi anda semua perlukan Pinterest. Sebab apa kena guna Pinterest? Pinterest ni dia satu apps yang mana banyak konten kita boleh dapat di situ, ataupun banyak idea yang kita boleh dapat di situ. So kalau contohnya anda nak cari satu tema IG, anda just search di situ tema Instagram. So dia akan keluar. Oh, jadi kita boleh bukan, kita jangan copy and paste. Copy and paste. Kita boleh tengok dia punya design dan kita just boleh belajar di situ lah. Tapi apa yang telah dikeluarkan di Pinterest, maknanya kita boleh guna, insya-Allah. Okay. So ini di antara apps yang kita kena ada lah. Dan kalau saya gunakan untuk hilangkan background belakang, macam contoh yang di bawah ni, saya punya konten ni di bawah ni, macam mana saya tinggalkan muka badan saja di sini. Ni saya menggunakan remove background. Saya buka dekat Google, saya tulis remove background. So dekat situlah saya gunakan untuk ambil untuk remove background lah. Tekan dia okey Baik. Jadi saya teruskan. IG dia ada, okey, sebelum saya nak masuk ini, saya nak bagi tahu kenapa social media mereka wujudkan feature-features di dalam social media. Siapa boleh jawab kat sini? Siapa boleh jawab, boleh tulis dekat ruangan chat. Kenapa social media ni dia mewujudkan feature-features ataupun dia mewujudkan orang kata kegunaan contoh macam IG feed. Lepas tu kalau post gambar dia ada beberapa 1:1 dan sebagainya. Siapa ada jawapan di sini? Okey. Tak ada jawapan Okey, dia macam ini. Kenapa media sosial ni dia melancarkan feature-features di dalam dia punya social media? Sebab mereka nak kita guna. Social media ni umpama macam company dan mereka ada produk. So kita ni sebagai customer, kalau kita menggunakan semua produk yang ada dalam company, dan secara automatik mereka akan up kita maknanya kita punya reach akan tinggi lah. So dekat sini sebab itulah dia mewujudkan feature-features ni. Dan di antara features yang paling banyak sekali yang ada ialah IG. Contohnya IG feed sahaja anda boleh post dengan beberapa cara. Di antaranya basic ni gambar square 1:1. Kemudian dia ada landscape 1080 kali dengan 608. Kemudian dia ada portrait. Portrait ni gambar besar lah. 1080 kali 608 ataupun 4:5. Dan di sini juga kita boleh post di IG feed, kita boleh post multiple post. Kita boleh post macam itu. Maknanya dalam satu post kita boleh post 2-3 gambar. Jadi kalau kita gunakan semua ni yang disediakan oleh IG, insya-Allah dia akan bantu kita untuk kita
kita lebih ni lah, lebih ke depan. Maknanya kalau kawan-kawan follower kita buka, dia terus boleh naik dekat dia orang punya IG. Okay. So kita tengok lagi apa features yang ada dalam IG. Di antaranya IG Story. IG Story, IGTV, Reel, IG Live. Okay. Jadi IGTV ni, macam tadi kita dah ada tema. Contohnya IG ni kita boleh gunakan tema yang sama macam dekat IG feed kita. Kita boleh sediakan kita boleh buat template lah. Kalau macam saya akan gunakan template dan saya akan letakkan apa saya punya trademark saya, ataupun kita boleh letak kita punya logo ataupun brand di situ. Kemudian kita boleh masukkan tajuk dan konten. Macam saya sendiri, kalau hari ni saya nak guna, contohnya hari ni hari Ahad. So hari Ahad kali hitam. Kalau ikut psikologi color hitam. So menggunakan template yang kali hitam, dan saya menggunakan saya punya trademark saya di bawah, follow FB apa semua saya akan letak di bawah tu, dan saya ada satu tajuk dan saya ada satu konten. So bila esoknya saya menggunakan template yang sama dan saya akan tukar background dia. So dia macam itulah, kita boleh gunakan template ni sebagai IG story kita. Dan IG story ni kalau kita gunakan penuh, maknanya penuh skrin tu kita guna, dia lagi cantik lah. Dia lagi cantik. Sebab kalau kita guna macam landscape, mengikut design juga, kalau anda yang cantiknya kalau kita gunakan dia penuh dalam kita punya story kita. Dan IG story ni kita boleh gunakan dia untuk memeriahkan kita punya IGTV. Sebab apa? Contohnya IG story kita contohnya ada kelas. Pada malam ni kita nak share pada kita nak share pada orang. So kita ada satu video yang pendek di IG story, kita ajak mereka untuk tengok IGTV kita. Okay, contoh macam ginilah. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana bersama-sama dengan saya ataupun melihat video ini. So kalau anda nak tahu dengan lebih lanjut, anda boleh tonton saya punya IGTV. So kita boleh meriahkan IGTV kita dengan cara daripada IG story. Sebab IG story ni ramai orang tengok. Ada orang yang suka tengok IG story. So mereka kalau nak macam benda tu gempak, menarik dan diorang nak tengok, kita boleh meriahkan IGTV kita. Sebab apa kita nak kena meriahkan IGTV kita? Sebab IGTV ni dia punya reach dia memang tinggi. Dan IGTV dia boleh masuk video yang lebih daripada 1 minit. So kita boleh masukkan IG live kita dalam IGTV. Dan IGTV juga boleh kita letakkan di IG feed. Dan boleh juga kita tak nak letak di IG feed. Okay. Kemudian Reel. Reel ni adalah satu features yang baru yang ada dalam Instagram. Yang mana Reel ni dia punya fungsi dia sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Kalau seandainya anda memang dah biasa dengan TikTok, anda masuk dalam Reel ni, anda masukkan TikTok anda dalam Reel, dia akan nampak lagi menarik lah. Dia punya view dia boleh tinggi. Kalau anda tak percaya, anda pergi stalker sekarang Ustaz Zaid Amran punya Instagram. Anda tengok dalam Instagram dia dekat Reel dia. Tengok ada view 60k. Tengok dia punya pergi dia memang reach untuk Reel ni memang tinggi. IGTV dan juga Reel. So Reel juga anda boleh letakkan dalam IG feed, dan anda boleh letak juga Reel, boleh keluarkan Reel dalam IG feed juga. Dan yang terakhir adalah IG Live. Okay. Jadi IG Live dia kegunaan dia untuk live lah. Dan live di IG kita ni sangat-sangat menarik. Sebab apa? Di situ ada beberapa function yang kita boleh gunakan dalam IG Live. Okay. Jadi di antaranya function yang kita boleh gunakan adalah green screen. So di sini anda tak perlu beli kain rentang kali hijau ke, anda tak perlukan. Sebab di dalam IG Live telah disediakan. So anda boleh letaklah gambar apa-apa di belakang ataupun video ke. So dekat situ sangat menarik lah IG Live ni. Okay. Dan IG Live, live memang tak tersangkal lagi lah dengan dia punya reach. InsyaAllah boleh lagi tinggi. Baik, dan kita teruskan. Highlight IG Stories. Okay.
bila tadi kita dah, sebab apa saya bagi tahu IG stories kita kena buat cantik, sebab di antaranya kita nak letakkan dalam highlight IG story. Dekat mana letaknya highlight ni? Dia berada di bawah kita punya bio kita. Okay, kalau saya boleh tengok ni, yang bulat-bulat ni. Ni nama dia IG highlight. Dia ada kat bawah ni. Okay. Sebab tu kalau kita punya IG story kita cantik, maka yang ada dalam highlight IG story ni akan cantik. Sebab apa kita nak bagi cantik highlight story kita ni? Sebab kita boleh letak terus, apa yang kita nak letak di situ. Contohnya kita boleh letak about me. Contoh orang masuk dalam, orang stalker kita punya IG, orang nak tahu owner. Siapa owner IG ni sebenarnya ni? So kita dah ada about me. Orang masuk about me. Jadi dia boleh tahu, dia boleh kenal kita siapa. Dan kita boleh letak testimoni produk di sini, ataupun produk, ataupun kita boleh letak macam-macam lah. Dan anda boleh pilih cover. Cover-cover yang menarik. Contoh macam di bawah ni saya bawa, macam saya punya kosong. Dan bawah ni cantik lah. Kita boleh letak lah info, gambar macam ni, sijil macam ni. Cantik lah, kita buat bagi cantik. Jadi orang menarik tahu, orang nak tahu apa yang ada kat dalam ni. Okay. Jadi tujuan utama dia highlight IG story untuk new follower atau followers yang tak nampak stories kita hari-hari. Macam saya dulu bukannya hari-hari buka IG. Sebab dah biasa dengan Facebook, IG ni jadi berabuk, bersarang. So tak boleh nampak stories orang, memang kita tak buka IG. Jadi macam mana kita nak tahu aktiviti diorang ni? Dengan cara kita tengok highlight IG story. Okay. Jadi kita boleh buat highlight produk, cara macam mana nak order dan sebagainya. Highlight story perlu ada about me untuk audiens lebih percaya pada kita. Okay, baik. Dan seterusnya kita teruskan tips untuk mendapat follower. Jadi yang pertama sekali, bukan kita sekadar post sahaja, respon setiap komen, dan kalau boleh respon di Instagram mereka juga. Macam Facebook jugalah. Macam Facebook, kalau kita kalau ada orang komen ataupun ada orang like kita punya komen, cantiknya kita reply lah komen tu. Kita reply komen tu, kemudian kita like orang. Macam itulah. Bukan sekadar kita post saja lepas tu kita hilang. Ni dia panggil apa tau? Dia panggil post and ghost. Post kemudian jadi hantu, hilang. Tak boleh gitulah. Kita post, lepas tu kita kena respon setiap komen, dan kita kena respon di Instagram mereka juga. Contohnya follower kita. Dia follower kita ni dia ada dia ada post, so kita kena sama-sama support lah. Kita kena post, kita kena respon, kita kena bagi like pada mereka. Kemudian jadi netizen. Ini adalah satu kunci lah, ataupun bukan kunci, satu tips yang untuk orang follow kita. So dekat sini anda kena bagi masa untuk Instagram, kena bagi masa untuk jadi netizen. Netizen yang beriman. Jangan netizen yang mengumpat orang apa semua, tu tak boleh lah. Jadi netizen yang beriman. Maksudnya kat sini kita like dan komen followers artis, Insta famous, terutama apabila mereka buat live post dan sebagainya. So kita jadi netizen, kita kena aktif kat sini. Dia orang buat live, kita masuk, kita support apa semua. Nanti lama-lama kalau orang selalu melihat kita punya komen, contohnya kita komen dekat orang punya post, orang tu selalu macam dia punya follower yang post tu, dia nampak kita punya komen, boleh kata kebarangkalian untuk orang tu follow kita tinggi. Sebab kita selalu ada. Asyik-asyik dia ni je aktif. So dekat situ membuatkan orang rasa insya-Allah kita boleh dapat follower di situ lah. Okay, macam ni kita Insta famous Ustaz Abid Liu, tengok kita aktif lah dekat sini. Kena aktif, bukan Ustaz Abid Liu je, ramai lagi. Okay. Jadi kita kena komen, kita kena like, kita kena support dia orang. Dekat sinilah insya-Allah kita boleh dapat followers. Okay, baik. Seterusnya, gunakan power of hashtag. Okay. Hashtag dia sangat diperlukan dalam posting di IG. Dengan hashtag yang betul dan relevan,
dengan bisnes kita akan bantu tingkatkan brand di IG. Kemudian ada beberapa hashtag yang mungkin boleh bantu kita lah. Ada beberapa hashtag, di antaranya brand hashtag. Yang pertama brand hashtag, kemudian dia ada hashtag nama kontes. Contoh kontes kita pun nak buat, nama kontes tu kita hashtag. Kemudian kita boleh hashtag keyword yang general. Macam contoh aloe vera, contohnya kerusi, meja, kasut, macam tu yang general. Kemudian kita boleh hashtag tentang spesifik produk. Boleh juga. Contohnya AVG, macam tu. Kemudian kita boleh hashtag nama event. Contohnya event Kickstart. Kita boleh tulis hashtag Kickstart. Contoh macam tu. Jadi, dan kita boleh letak hashtag trending. Contohnya kita pergi dekat search, kita tengok hashtag mana yang paling trending, kita boleh letak hashtag tu. Tapi yang relevan lah dengan kita. Jangan hashtag tudung pun kita letak dalam tu juga. Jual suplemen tapi letak hashtag tudung. Tak kenalah, tak relevan. Kalau hashtag contohnya kesihatan, hashtag kesihatan, kenalah dengan kita sebab kita jual aloe vera, tentang kesihatan. So kita boleh letak hashtag tu. Jadi lebih famous. Okay, hashtag yang betul dan relevan dengan bisnes akan bantu tingkatkan brand. Digalakkan kita menggunakan 8 hingga 15 hashtag dan hashtag yang sedikit lebih baik. So kita sebenarnya hashtag ni kita boleh tulis siap-siap dekat kita punya note. Dalam kita punya handphone masing-masing ada note. So anda kena buat satu folder untuk IG. So di situ anda boleh buat copywriting, anda buat satu folder. Copywriting yang anda dah ada, anda buat satu folder. Dan hashtag pun sama. Hashtag anda buat satu folder. Kalau boleh anda dapat buat 3 hashtag, 3 kumpulan hashtag. 3 kumpulan hashtag. So di situ anda rotatekan hashtag. Dia tak guna hashtag yang sama lah. Contohnya satu hari kita post 3 kali. Satu hari kita post 3 kali ataupun 6 kali. 3 kali lah. Kita post 3 kali. Post yang pertama kita letak hashtag A. Post yang kedua kita letak hashtag B. Post ketiga kita letak hashtag C. So dia punya hashtag dia berlainan di setiap post kita. Dan esok kita rotate balik. Kita rotate. Macam itu cara dia. Dan di situ juga boleh membantu kita untuk mendapatkan followers, insya-Allah. So itu cara kita nak organize lah. Kita kalau boleh buat macam tu lagi cantik lah. Dan copywriting pun kalau kita letak, mestilah kita kena study dulu. Jangan kita copy bulat-bulat dekat dalam Telegram ataupun kita copy bulat-bulat dalam WhatsApp ataupun Facebook yang mana ada typo, yang mana ada star kita tak buang, benda tu tak cantik lah. Dekat dalam Instagram benda tu memang cukup-cukup tak cantik. Kalau dekat Facebook pun kita dah nampak tak cantik, apatah lagi dalam Instagram. So anda perlu study sikit. Buat copywriting ni sebenarnya saya kalau ikutkan secara jujurnya, untuk design, untuk edit ni lebih kepada isteri saya. Dan saya lebih kepada copywriting. So copywriting ni sebenarnya nak buat dia tu perah otak juga sebenarnya. Perah otak juga. Jadi kalau macam kita ada satu copywriting kita sendiri, ada satu copywriting kita cuba gunakan. Cuba gunakan dan cuba kita belajar sendiri untuk buat copywriting. So copywriting ni dia ada bermacam-macam bentuk. Dia terbahagi pada 2 juga, social content dan juga business content. So copywriting dia boleh campur sekali, social content dan juga business content. So di situ anda boleh main emosi dan di situ juga anda boleh boleh terus hard sell dan sebagainya. So kena belajar copywriting, insya-Allah. Dan saya bukan pakar, cuma saya boleh share lah di sini. Okay, baik, kita teruskan. Dan kita kena post secara konsisten. Ini memang kunci dia lah. Mana-mana social media pun macam inilah kunci dia. Kita kena post secara konsisten. So dekat sini kita kena bagi komitmen. Bagi komitmen ataupun kita kalau nak lebih teratur, kita kena standby lah. Contoh esok kita nak post 3 post kita nak buat esok. Hari ni kita dah siapkan kerja rumah kita. Kerja apa benda konten yang kita nak post semua dah siap untuk esok. So dekat situ barulah kita boleh teratur dan boleh
boleh post secara konsisten. Bukan kita post ni secara membuta tuli. Kita tak boleh post secara membuta tuli. So kita kena post tapi bukan sekadar syarat, tapi post dengan kita punya soul kita lah. Dengan soul kita bagi, kita effort kita ni, effort kedai kita ni. So kita bagi benda yang boleh bagi value pada audience. Sebab apa kita nak bagi value pada audience? Untuk dapatkan trust. Untuk audience ataupun customer percaya dengan kita, trust dengan kita. So kita kena bagi value lebih kepada kita punya follower dan juga kita punya stalker kita. Jangan lupa stalker. Okey, baik. Kemudian cadangan update post banyak 3 hari sekali. 3 hari ni cadangan lah, ini yang minimum lah. Kalau anda nak post 6 pun tak kisah. Cuma kalau anda post kalau anda ada plan untuk post, untuk buat design macam contoh saya punya design tadi tu, saya akan post 3-3-3-3 sebab IG feed dia memang macam tu. Jadi kita kena set lah 3 post, sebab saya dah buat gambar sipu, gambar dengan CBN kita selari. So nak tak nak saya kena buat post 3 post untuk bagi cantik. Jadi kat situ kita boleh letakkan konten tu, kita boleh selangkan gambar-gambar video, gambar-gambar video, gambar-gambar video, ataupun gambar video gambar, gambar video gambar, gambar video gambar. Dah cukup, kita rasa dah cukup, dah sampai 9 post, kita ubah pula dengan cara yang lain. Contoh kita nak letak kod motivasi gambar, gambar-gambar video, belah kiri sahaja video. Anda boleh susun di IG feed anda. Sebab benda ni dia akan keluar di IG feed. Dan sekiranya anda dah post, katakan anda dah post terlalu banyak. Contohnya 4,000 post anda dah post dekat Instagram. So di situ tak ada masalah, anda boleh masukkan dalam arkib. Boleh pilih mana post yang anda rasa nak simpan, anda simpan. Supaya apa? Supaya orang yang scroll tu dia tak scroll 1, 2, 3 kali, pop dah keluar. Macam itu tak cantik lah. Maknanya kita boleh set IG feed kita ni bagi ngam-ngam, orang boleh scroll dan tengok. Kalau kita post sebanyak 4,000 tu, macam mana orang nak scroll? Siapa yang nak tengok? Sedangkan kalau macam Facebook tak ada masalah. Facebook kita post dia tinggal, dia akan turun, tak ada masalah. Tak ada siapa pun nak scroll kita punya Facebook kalau kita ni aktif. Kita post sehari 6, sehari 6. Tapi di IG lain. IG dia akan keluar dekat IG feed tu 3 macam itu. Okey, baik. Ini hanya saranan sahaja, tapi anda kena belajar lagi lah. Kita sama-sama kena belajar lagi. Okey, kemudian waktu post dari jam 5 sampai 8 malam. Sebab apa dia kena post malam? Anda kena ingat siapa orang sekeliling kita, siapa follower kita. Jadi kat sini kita nak kena kenal siapa follower kita. Ini cadangan 5 sampai 8. Kerana apa? Apa yang kita nampak di graf yang awal-awal tadi, golongan remaja yang paling ramai menggunakan Instagram. So di sini golongan remaja zaman sekarang, dia orang bangun pukul 12, bangun pukul 1. So kalau kita post pagi, contohnya kita post di IG feed pagi, dan kita tak kenal siapa kita punya follower dan siapa kita punya follower kita, kemungkinan kita tak akan dapat reach ataupun kita tak dapat like dan sebagainya. Sebab tak kena trafiknya. So trafik yang tengah rancak pukul 5 sampai pukul 8 dan malam. Dan pagi bukan tak boleh post. Boleh, tak ada masalah. Anda boleh post di IG story. Anda boleh post di reel dan sebagainya. Macam tu. Jadi dia boleh main dekat tempat-tempat lain juga. Bukan sahaja kita post di IG feed sahaja. Okey, baik. Boleh ke boleh? Nampak macam saya cakap seorang je. Boleh respon sikit? Boleh ke boleh? InsyaAllah. Kita belajar, sama-sama belajar insyaAllah. Bismillah, minum air je. Alright. Dan ini adalah perkara yang terakhir yang saya punya slide ni. Jadi perkara yang perlu dielakkan
perkara yang perlu kita elakkan ialah hindari daripada bercerita perihal peribadi semata-mata. Maksudnya apa di sini? Kita pakai business account, dan kita menjual produk. Kita punya mula-mula post jual produk, tapi last kita cerita pasal diri kita. Tak kena lah. Dia tak kena. Maknanya dekat sini kita boleh nak bercerita pasal diri kita, kita boleh nak bercerita pasal peribadi kita, tapi semuanya berpada-pada. Bukannya kita asyik cerita pasal kau je. Macam itu lah, senang cerita. Asyik cerita pasal kau je. Tapi kita kat sini dekat Instagram kita nak kena fikir apa value ataupun apa manfaat yang kita boleh bagi pada follower. So bukan cerita perihal peribadi semata-mata. Okay. Kemudian kita elakkan post kemudian hilang. Macam tadi yang saya cakap, post and ghost. Post kemudian jadi hantu, hilang. Kita elakkan macam ni. Kita dah sempurnakan task kita hari ni, jadi hilang. Jadi tak boleh lah. Kita kena ada juga dalam IG, dan kita kena aktif untuk bantu sama-sama follower kita, kita like mereka dan sebagainya lah. Kemudian kita kurangkan bergantung dengan hashtag, maksudnya kita jangan mengharapkan hashtag tu kita boleh dapat follower. Macam tu maksudnya. Dengan hashtag boleh dapat follower, tapi kita jangan terlalu berharap sangat dengan hashtag. Okey, boleh faham Hashtag tu penting untuk dapatkan follower, tapi kita jangan terlalu bergantung sangat dengan hashtag untuk dapatkan follower. Okey. Kemudian kita elakkan stres naik turun follower. People come, people go, biasa, standard. So kadang-kadang kita ada orang unfollow kita, terutama sekali kalau kita menggunakan personal account. Kalau kita menggunakan personal account, kebarangkalian yang besar ramai orang akan unfollow kita. Bila kita start masuk bab produk, start kita masuk plan marketing dalam personal account, orang dah mula tak suka dan orang mula unfollow kita. So dekat situ nak selamat, kita tukar pada business account. Okay. Dan beberapa pantalaran yang saya nak bagi tahu dekat sini tapi tak ada dekat slide. Di antaranya ni saya bagi tahu sekali lalu lah. Hanya follow orang lain punya IG maksimum 200 IG per jam ataupun 1000 per hari. Kita boleh follow orang ni hanya 200 IG per jam dan 1000 per hari. Okey. Kadang kita ni seronok je main phone kan. Main follow orang kan. Kita tekan follow tapi kita tak sedar dah berapa dah kita follow. So dia ada limit je lah. 200 IG per jam dan 1000 per hari. Kemudian kita hanya unfollow orang punya IG, maksimum satu hari kita boleh unfollow 200 IG dan 1000 per hari. Yang kita boleh unfollow. Yang ni pun seronok juga unfollow ni. Kadang kita masuk IG, kita tengok kita punya following kita. Tengok kita punya following kita ni macam ada ke tak ada je ni kan. Tengok tak ada pun, tak ada aktif pun, aku post pun kau tak ada like pun, tak ada komen, tak ada apa. Last kita unfollow. Unfollow. Last tak sedar dah sampai 200 account dah kita unfollow. So maksimumnya 200 lah dan 1000 per hari. Okey. Kemudian likes. Likes kita boleh like 250 per jam. 250 per jam dan 1500 per hari. Okey, kadang kita terlalu obses, bukan obses teruk sangat obses. Kita terlalu berpegang sangat kepada orang kata jadi netizen. So kita tak perasan yang kita dah like Insta famous sebanyak 200 sebanyak 1500 per hari. So dekat situ pantalaran dalam IG. So kita kena berhati-hatilah. 250 per jam. Okey, kemudian komen 50 per jam. 50 per jam. So dalam setiap sejam hanya 50 saja kita boleh komen. So tolong jangan komen spam. Kadang kita nak komen dekat orang ni, kita dah siap buat, kemudian kita spam, kita copy paste. Jadi kalau kita spam di IG, IG ni dia cepat je akan detect. IG ni sama je macam Facebook.
Dia punya owner Mark Zuckerberg je. Sama je. So dia punya robot dia boleh detect siapa yang spam di IG. Okay. Kemudian ataupun kita komen post yang tidak berkaitan dengan follower, dengan kita punya follow. Tak ada kaitan. Kita komen benda yang benda yang berapu-berapu. So tak boleh jugalah. Kemudian kita boleh follow orang 7,500 maksimum. Kita boleh follow orang ni 7,500 maksimum. Okay. Jadi follow kadang kita tak perasan kita dah cecah sebanyak 7,500. Kemudian apa yang perlu kita buat, kita kena unfollow semula lah. Kemudian kalau kita IG akan disable account bila lebih 7,500 following. Kalau kita dah lebih daripada 7,500, mungkin kemungkinan account kita akan di disable ataupun akan di macam itulah. Okey, kemudian account IG berpotensi akan di disable oleh IG kalau kita langgar pantang larang ini. So ini pantang larang, mungkin ada yang terbaru ke apa, kita kena lebih nilah, kena lebih bagi masa untuk belajar lagi lah, insya-Allah. Okey, baik. Jadi dan yang terakhir saya nak bagi tahu tentang kesimpulan untuk kelas malam ni. Perkara apa yang perlu kita perbaiki dan perkara apa yang perlu kita cantikkan, kita set up utama di Instagram. Okey, baik. Kalau dekat sini saya stop jap. Okey, boleh nampak saya Okey. Boleh nampak whiteboard saya? Okey, kalau boleh tulis boleh. Boleh nampak? Ini saya nak menulis sikitlah. Okey. Boleh nampak Kesimpulan untuk sahabat-sahabat semua. Perkara basic yang kita perlu set up di dalam kita punya IG kita. Okey. 5 setup utama. 5 setup utama. Yang pertama, IG feed. Okey. Yang pertama IG feed. Yang kedua, stories. Yang ketiga, highlight. Yang keempat, bio. Yang kelima, IGTV. Alright. So 5 perkara asas basic yang kita kena set up. Yang pertama IG feed. Okay, IG feed kita cari dulu tema. Fikir dulu tema, konsep, design. So anda boleh cari di Pinterest. Di sini idea yang kita boleh dapatkan di Pinterest. Di Pinterest insya-Allah kita boleh dapat. Kalau anda Google pun anda boleh jumpa. Tapi di Pinterest dia lebih senang lah. Sebab di dalam apps. Okay. Kemudian yang kedua, stories. Stories anda boleh apa nama? Pasal dia macam ni. RIES. Okay. Stories kita boleh menggunakan template dan kita kena gunakan features yang ada di IG story kita. Contohnya kita type di situ di search tu, kita type gambar aloe vera, contohnya aloe vera, dia akan keluar. So kita gunakan feature-features yang ada di situ, template, stiker dan sebagainya. Kita kena gunakan untuk cantikkan stories kita. Okay. Bila stories dah cantik, automatic highlight akan jadi cantik. So highlight kita kena buat apa dalam ni? Kita kena letak about me. Ini perkara penting. Kemudian info produk dan sebagainya. Kita boleh letak di highlight. Kemudian highlight dah cantik, bio.
Bio ni yang pertama lah sebenarnya kalau ikutkan. Bio kita letakkan kita punya kepakaran kita. Apa yang kita pakar. Pakar senyumkan orang. Okey, boleh letak di sini. Okey, kemudian IGTV nak cantik dia datang daripada story juga. Dia datang daripada story. Dia boleh datang daripada story dengan cara macam mana? Dengan cara yang saya cakap tadi, dimeriahkan oleh stories. IGTV boleh dimeriahkan dengan stories. Okey, jadi video lebih 1 minit kita boleh letak di IGTV, insya-Allah. Okey, jadi ini 5 setup utama yang kita kena ambil cakna ataupun kita kena buatlah, kena bagi cantik. Tapi kalau sekiranya anda memang dah terbiasa dah teruskan yang post apa semua, tak apa, anda post je. Kalau macam anda tak ada idea, tak ada masa nak buat design apa semua, tak ada masalah. Anda terus je post. Jalan je terus, tak ada masalah. Cuma mungkin nanti satu masa jika diberi kesempatan untuk pergi belajar dengan lebih lanjut, kita belajar betul-betul untuk buat benda ni jadi cantik. Okey, yang mana tak ada keupayaan lagi untuk buat macam ni, anda kena cari lagi lah, cari guru untuk belajar lah, untuk belajar Instagram. Okey. Kemudian saya rasa ini sahaja saya punya perkongsian untuk malam ni. Dan saya nak share balik ni. Okey. Allah, hilang. Okey, tak apalah. Jadi anda sekiranya ada terkasar bahasa ataupun tersilap tutur dan percakapan, saya memohon maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan, dan sesungguhnya saya ini bukanlah seorang yang pakar. Dan di sini saya nak baca komen dulu. Kot ada orang nak tanya ke apa ke? Ada soalan ke? Jangan tanya susah-susah, saya bukan sifu mungkin saya boleh bantu apa yang saya boleh ni lah, boleh bantu. Ada soalan ke nak tanya? Macam tak ada soalan Okey, tak ada soalan. Okey, baik. Jadi itu sedikit daripada saya, perkongsian daripada saya, dan apa yang saya share ni, ini sahaja, bukan ini sahaja. Ini adalah daripada saya punya. Ustaz. Ya. Ada satu soalan boleh? Saya ni tadi duduk cantik lah, tapi ada yang mungkin tak berapa clear. Ustaz, Ustaz, kalau yang macam contoh kita dah ada Instagram, yang kita buat tu rentetan daripada FB tau. Rentet FB, lepas tu dia kata nak buat Instagram, so kita baru pun buatlah Instagram kan. Jadi Ustaz ada sebut tadi, kita mestilah Instagram yang public, mestilah yang public atau bisnes, kan? Jadi maksud Instagram public tu maknanya apa? Yang personal biasa ke? Okey Ustaz. Kalau sekarang kalau orang buat Instagram, dia baru install, dia automatic dia akan jadi personal account. Personal account. Jadi macam Ustaz daripada Facebook terus buat Instagram. Jadi secara tak langsung Ustaz punya Instagram adalah personal lah. Personal. Jadi macam mana cara kita nak tukar? Ustaz boleh switch kan. Ustaz pergi dekat setting, yang belah kanan atas sekali tu, Ustaz pergi setting. Kemudian Ustaz pergi kepada account. Dekat account tu dia ada tulis dekat bawah tu, ada 2 option. Ada 2 option. Okey, siapa yang ada Facebook, ada Instagram boleh buka. Kita buka sama-sama. Okey, buka Instagram. Okey, dekat setting tu buka ni. Setting, lepas tu pergi ke account. Kita ada account terus mana pula setting? Tak nampak ni. Belah kanan atas Ustaz. Belah kanan atas. Atas tu dia ada gambar macam kapal terbang ke apa? Yang ada line 3 Ustaz. Line 3. Oh, line 3. Line 3. Okey. Ustaz pergi ke setting. Okey.
Okey. Pergi setting, Ustaz pergi ke account. Okey. Ustaz scroll ke bawah, tengok kat bawah ada 2 option. Switch to professional account dan add new professional account. Okey. Alright. Okay. So dekat switch to professional account ni maksudnya Ustaz daripada personal switch pada professional. Kalau macam Ustaz nak tambah lagi satu, Ustaz tak nak kacau personal account, itu tak apa. Ustaz boleh buat satu lagi account menggunakan add new professional account. Dia boleh menggunakan login dan logout yang samalah. Masya-Allah. Ustaz, terbaik. Wallahu a'lam. Okey, ada lagi soalan? Okey, saya baca sekejap chat. Tapi kalau tak change ke business account pun boleh kan? Just biar je personal account tapi publickan account. Okey, ada switch account type. Pilih yang tu ke? Switch account type. Ya, betul. Okey, tapi kalau tak change ke business account pun boleh kan? Boleh. Kalau anda tak tukar kepada kepada business account pun boleh, tak ada masalah. Cuma macam saya bagi tahu tadilah, dia punya platform dia boleh je macam FB personal, boleh je. Cuma anda kena copywriting power. Macam mana kita nak tarik pelanggan ataupun kita nak tarik orang minat pada kita. Tapi dia function yang untuk kita tengok insight tu tak ada. Okey, siapa dekat sini yang menggunakan business account? Boleh tulis nombor 1, saya nak pastikan. Kalau tak, saya nak tunjuk insight kat mana. Okey, seorang. Zarif Faruqi. Lagi siapa? Kimi. Satu baru tukar lagi. Siapa lagi? Ustaz Omar. Okey. Baru buat malam ni Ustaz. Kategori tu entrepreneur ke atau health and beauty? Okey, kategori anda boleh boleh pilih dua-dua boleh. Entrepreneur and health and beauty pun boleh. Kalau macam kita punya JLT Yuslida, dia menggunakan health and beauty juga kat sini. Apa maksud add professional account, Amran? Add professional account maksudnya anda tambah lagi satu account. Tambah lagi satu account iaitu berbentuk business account, professional account. Maksudnya anda dah ada personal account, dah ada satu personal account, kemudian anda tambah lagi satu. Tapi dia professional account, iaitu business account lah. So dalam satu sekali kita login, kita boleh pergi kepada personal dan juga kita boleh switch kepada business kalau kita ada dua account. Boleh macam itu. Okey, username nama tadi sama tadi nampaknya. Ya betul, sama. Username yang sama, betul. Username yang sama, betul. Kalau buat business account boleh link ke FB personal. Macam mana? Soalan? Kalau buat business account boleh link ke FB personal dan page sekali tak Ustaz? Okey, baik. Soalan yang baik. Kalau kita menggunakan business account, dia terus link, dia boleh ada link terus kepada FB page. Dia boleh terus link. So anda buat konten di Instagram, kemudian dia boleh terus pergi kepada FB page kita. Dia boleh terus sekali post lah kat situ. Okey. Boleh jelas Kak Da, boleh jelas? Ustaz, kalau ke FB personal dia tak boleh buat sekali dua link, FB page dengan personal ke tak boleh? Ulang sekali lagi Kak Da. Kalau tadi Ustaz kata FB page kan, boleh? Ya. Kak Da pun buat boleh FB page, cuma kalau nak buat dua link ke personal, FB personal juga tak boleh lah maknanya. Untuk personal tak silap saya tak boleh. Tak silap saya lah, minta maaf lah. Sebab saya dah pernah godeh-godeh dulu ataupun tengok-tengok, rasanya dia untuk page sahaja. Jadi
Jadi Kak Dah boleh link kan terus daripada Instagram terus pada page. Sebab dia memang untuk bisnes lah. So kat situ satu orang kata apa, satu peluang, opportunity. Betul lah bahasa Inggeris. Ada peluang untuk terus link pada page kita. Baik. Ustaz nak tanya satu lagi. Sorry ya. Yeah. Kak Dah perasan kalau kita post dalam Insta ni, kalau video dia jadi pendek. Oh. Kalau FB dia boleh video penuh. Macam mana tu? Okay. First nak tanya, Kak Dah post dekat mana? Dekat IGTV? Dekat Reel? Oh, post kat biasa. Post biasa. Okay. Post biasa kita boleh post video IG feed boleh 1 minit. 1 minit. Dan kalau kita post di Reel 30 saat. Kalau kita post di IGTV lebih daripada 1 minit. Macam tu. Okay. Kalau di stories pula 15 second. 15 saat kalau di stories. Okay, ada lagi soalan? Ya, dia link ke page sahaja. Betul. Soalan Ustaz berkaitan page bisnes. Nama sendiri atau nama samaran? Okay. Page bisnes. Maksudnya IG bisnes. Okay, IG bisnes ni ada sesuai, kalau macam kita ni sesuai nama kita lah. Nama kita dan juga kita letakkan niche tu. Niche yang penting. Ataupun kita letakkan apa nama di sebelah nama kita tu satu benda yang senang orang buat carian. Contohnya apa nama forever. Contohnya forever. Forever. Macam saya punya ni, saya share sekejap. Mana slide? Sekejap. Okey, contoh macam okey. Contoh macam ni. Kita letakkan nama kita, contoh macam ni, saya mula-mula saya letak nama saya Mat Baku Kurma. Kemudian saya tukar nama saya kepada nama yang betul lah. Saya sebabkan Ahmad Isa tu dia tak boleh. Jadi saya menggunakan Mat _ Ahmad Isa. Tapi dekat sini kalau tuan boleh tengok dekat kita punya setting, kita boleh edit balik lah. Kita boleh edit balik. Kita boleh letak nama penuh kita di sini, Ahmad Isa, contoh di sini. Ahmad Isa. Kemudian saya letak FBO. Siapa-siapa yang search FBO, dia akan keluar lah saya punya profile. Dia akan terkeluar sekali. Kalau kat sini kalau anda letak dekat sini apa nama Ahmad Isa pakar kuruskan orang. Siapa yang tulis pakar kuruskan orang dekat search, dia akan keluar lah. Mungkin saya punya profile pun akan keluar. Ataupun pakar senyumkan orang. Siapa tulis senyum, kita akan keluar lah. Dekat sini lah, ni tempatnya. Dekat sini. Okay? Boleh clear? Ada lagi soalan? Faham, okey, baik. Faham, baik. Ustaz nak tanya satu lagi. Yeah. Kalau kita nak post video, kan mana yang terbaik, TikTok, FB dengan IG? Sebab kalau IG, kalau video panjang dia jadi pendek, dia jadi separuh macam tak penuh kan. Kalau TikTok tak pandai, cuma nak tanya je lah yang terbaik kok mana. Okey, soalan baik, soalan yang bagus. Okey, IG, kenapa IG ni dia punya meletup dia tu sampai gila-gila. Sebab IG ni dia menggunakan pendekatan
kepada customer dia, pada kita ni pengguna dengan dua cara. Pertama, dia menggunakan dengan gambar. Kedua, dia menggunakan video, visual. Sebab apa? Keutamaan dia untuk orang tengok mudah dan seronok. So dia menggalakkan kita untuk post video di IG. So kalau tanya saya, ketiga-tiga Facebook, IG dengan TikTok, tiga-tiga bagus kita post. Tak ada masalah. Cuma apa konten kita? Itu je. Kita nak post video memang mudah benda tu. Tapi apa konten kita nak sampaikan? Contoh macam IG ni kita kena lebih kreatif lah. Kita kena set. Contoh kita nak letakkan, kita nak post di kita punya reel. So reel dia hanya membenarkan kita 30 saat. So apa yang kita boleh post dengan 30 saat? Kita kena cari lah. Contohnya kita BTS, behind the scene. Kita tengah pack barang ke, nak post ke, stok sampai ke, kita tengah coaching ke, tu BTS. So dia boleh kita post dengan berbentuk lagu macam TikTok. Macam TikTok tu dekat reel. So kalau macam Kak Da dah post dekat reel, dekat TikTok, Kak Da boleh post dekat reel. Boleh post dekat reel. Kalau video tu panjang lebih daripada 1 minit, Kak Da boleh post di IGTV. Macam tu. So bagi saya Instagram ni memang best lah kalau kita layan video. Story pun kita boleh muat naik video kita di story, video pendek-pendek. Macam itulah. Okay. Boleh Kak Da jelas Thank you Ustaz. Okay, you're welcome. Ada lagi soalan? Ataupun saya boleh berundurkan diri? 10.35 dah ni. Boleh Ustaz Din? Dah tak ada soalan dah. Semua dah faham dah tu nampaknya. Alhamdulillah. Okey, baik. Jadi terima kasih kepada semua. Tahniah kepada anda yang masih lagi daripada tadi sampai sekarang masih lagi stay dalam kelas kita ni. So dekat sini sama-samalah kita cuba untuk buat seagresif yang mungkin, dan kita menggunakan ke semua social media yang ada, platform yang ada. InsyaAllah mungkin di Facebook kita boleh dapat golongan-golongan yang berusia. Di IG why not kita cuba untuk dapatkan golongan-golongan yang muda remaja seperti saranan Datuk Desmond kita. Dan di TikTok pun sama. Itu tarikannya lah. So di IG ni kita kena banyak lagi belajar. Saya sendiri pun kena banyak lagi belajar. Dan sama-samalah kita saling berfollow. Follow. Jadi ni saya punya IG lah. Ini IG saya. Anda boleh follow IG keluar pula. Boleh nampak ni? Allah. Okey, ni IG saya. Anda semua boleh follow. Matt Ahmad Isa. Okey, ini Facebook saya Ahmad Isa, dan saya punya IG Matt Ahmad Isa, dan TikTok saya Matt Baku Kurma. So TikTok ni pun tengah berabuk sekarang ni. Jadi insya-Allah sama-samalah kita cuba rancakkan. Kita cuba cari crowd kita ni seluas mungkin. Sebanyak yang mungkin kita dapat daripada sosial media yang ada ni. So apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang lemah dan kurang datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf kepada anda semua sekiranya tersalah, tersasul dan sebagainya. Sama-sama kita jumpa di puncak kejayaan insya-Allah. Jadi saya serahkan mic ini kepada kita punya MC Ustaz Hairi. Tafadhal mashkura. Baik, masya-Allah. Terima kasih Ustaz Ahmad. Alhamdulillah, selesai sudah perkongsian daripada speaker kita Ustaz Ahmad. Semoga dengan perkongsian yang mantap padat ini dapat menaikkan lagi
skill kita, prestasi kita untuk terus membantu lebih ramai lagi saudara-saudara kita kat luar sana, insya-Allah. Ada apa-apa lagi, Ustaz Din? Okey. Ada? Ada apa dah, kita ambil gambar dulu. Ambil dulu, insya-Allah. Kita foto dulu. Okey, semua standby. Standby dengan produk masing-masing. Ya, okey. Buka video. Okey. 1, 2. Kejap, ada orang tengah buka video lagi tu. Okey. 1, 2, 3. Okey, page kedua. Okey, 1, 2, 3. Okey. Okey, Ustaz, settle. Baik, insya-Allah apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kekurangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga atas kelemahan kita. Dan insya-Allah manjadda wajada, siapa yang berusaha maka dia akan tambah. Dan waman malasa gagallah. Insya-Allah jumpa anda di puncak kejayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita tutup dengan slogan. Slogan 3 kali. Okey, 1, 2, 3. Yes. Yes, no limit. Go millionaire. No limit. Go millionaire. Yes, no limit. Go millionaire. Terima kasih Sifu. Allah terima kasih Ustaz Ahmad. Kelas yang lain pula kepada anda. Okey. Jangan lupa share dalam Facebook, okey? Kita punya kelas malam ni best. Kita share dalam Facebook bagi tahu best kelas malam ni. Terbaik. Terima kasih Ustaz Ahmad. Terima kasih semua yang hadir. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.